السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, di kesempatan ini saya berpesan pada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan mematuhi syariat dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan dan tegahannya bagi menjamin keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Persiapkanlah bekalan untuk kehidupan di akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Khutbah Jumaat pada hari ini akan lebih menjelaskan kepada kita tajuk yang berkaitan tanggungjawab yang diabaikan. Sidang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, melaksanakan tanggungjawab adalah lambang ketinggian peribadi dan asas agama yang mesti dimiliki oleh setiap insan. Sesungguhnya menunaikan tanggungjawab merupakan amanah yang menjadi asas dalam kehidupan dan lambang keimanan bagi diri seseorang muslim. Ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman bagi sesiapa yang tidak amanah pada dirinya. Tidak sempurna agama bagi sesiapa yang tidak boleh dipegang pada janjinya. Sesungguhnya amanah merupakan sesuatu yang berat untuk dipikul dan disempurnakan. Justru setiap manusia yang bersifat lemah dan serba kekurangan ini perlu memiliki iman yang kuat dan petawatan hati yang ampuh kepada Allah di sepanjang masa untuk menjamin kejayaannya dalam menggalas amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Inilah perkara yang pernah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan sabdanya, "Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan ia kepimpinan adalah amanah. Sesungguhnya ia di hari kiamat menjadi punca kehinaan dan penyesalan kecuali sesiapa yang berjaya mengambilnya dengan hak dan menunaikan semua tuntutannya. Hadis rawahul Muslim. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, realitinya pesanan dan ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah semakin jauh dari amalan dan penghayatan umat Islam pada hari ini. Tanpa rasa gentar dan bimbang, kita bukan sahaja berebut untuk menggalas amanah, malah sengaja mengkhianati amanah tersebut setelah berjaya mendapatkannya. Tidak kurang juga yang menggunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk meraih laba dunia, membina kekayaan dengan jalan menipu, rasuah dan melakukan penyelewengan. Lupakah kita pada amaran yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghasul li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tiada seseorang hamba yang diberikan tanggungjawab oleh Allah untuk mentadbirkan urusan rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah haramkan untuknya syurga. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, hari demi hari kita melihat dan merasakan akibat dari amanah yang dikhianati dan tanggungjawab yang diabaikan. Tiada sesiapa yang mampu menafikan realitinya kehidupan kita kini yang semakin hilang keberkatannya, malah keharmonian dan kedamaian mula lenyap dan pergi, kesempitan dan tekanan hidup mula dirasai, masalah dan krisis datang silih berganti. Tidakkah kita nampak semua musibah ini? Penyelewengan dan khianat semakin bermaharajalela, maksiat dan gejala sosial kian berleluasa, kemusnahan akhlak dan keruntuhan moral semakin menular di mana-mana. Apakah wajar kita berdiam diri membiarkan semua ini berlaku? Setelah menyadari betapa besarnya bencana akibat mengabaikan tanggungjawab dalam menunaikan amanah, kita perlu bertindak dan bangkit dari kealpaan. Kita perlu kembali memupuk iman dan membangunkan jati diri. Justru semua pihak perlu saling bekerjasama dalam melaksanakan usaha yang murni ini. Bermula dari diri sendiri hinggalah ke peringkat negara perlu bersama menggembelingkan tenaga untuk menjayakannya. Antara usaha-usaha yang perlu digiatkan ialah kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Setiap Muslim perlu kembali memahami dan menghayati ajaran Islam. Tanpa kepahaman dan penghayatan agama, kita akan mudah jatuh ke lembah dosa dan kemungkaran. Islam mengajar kita bahawa dunia ini adalah medan ujian untuk menentukan kejayaan sebenar yang kekal abadi di akhirat kelak. Justru peruntukkanlah masa dalam memahami agama, menghayati dan mengamalkannya, kerana semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat, lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan di dunia dahulu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, pergiatkanlah usaha untuk memudayakan berpesan-pesan dengan kebaikan. Setiap muslim di kedudukan manapun perlu merealisasikan tanggungjawab berpesan-pesan dengan kebaikan dan kesabaran. Para ulama perlu menasihati pemimpin di samping membimbing masyarakat. Pemimpin perlu mendengar nasihat dan rintihan daripada rakyat. Ibu bapa perlu terus mendidik dan membimbing keluarga. Para pendidik perlu gigih membentuk generasi muda ke arah kebaikan, membudayakan amanah dan kejujuran dalam kehidupan. Yakinlah, kita akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana budaya nasihat menasihati ini sentiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asr ayat 1 hingga 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tanggungjawab dalam menangani gejala pengkhianatan amanah ini memerlukan penglibatan semua pihak. Di samping setiap individu dididik dan dibentuk supaya mematuhi peraturan, pihak pemerintah pula selaku penguasa adalah diharapkan dapat meneruskan sistem pendidikan yang mantap dan bersepadu bagi membentuk jati diri setiap individu dalam masyarakat. Di samping meningkatkan penerapan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pentadbiran dan pengurusan, di sudut penguatkuasaan undang-undang juga perlu digarap dan kemas dan lebih telus untuk menjamin kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat jelata. Sekiranya semua pihak berganding bahu dan bekerjasama dalam kerja membangunkan jati diri umat Islam di negara ini, insya-Allah akan lahirlah generasi yang hidup berpandukan syariat, bertunjangkan iman, berdiri teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa perkara berikut. Pertama, umat Islam hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Mengabaikan tanggungjawab adalah bukti keruntuhan iman dan kerendahan marwah seseorang muslim. Keduanya, umat Islam hendaklah menyedari bahawa mengkhianati amanah akan mengundang bencana yang besar dalam kehidupan ini. Dan ketiganya, umat Islam hendaklah mempergiatkan usaha-usaha mendidik dan menerapkan iman serta kepahaman Islam kepada semua lapisan masyarakat supaya mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil 'adl. Innallaha bi'amma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم الخارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم Sultan Badlisyah, وولي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma fi'hum lis-sadad wa aslihhum bi'imad wal bilad, waj'al at-taqwa lahum khayra zat, innaka ra'ufur rahimun jawad, ya latifan bil ibad, ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.